Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat pagi, selamat hari raya. Jadi hari ini kita akan buat satu kalimat sembelihan. Saya rasa semua sudah ada tauliah ke sebelum itu. Sudah ada tauliah penyembelih? Siapa belum? Berangkat tangan belum ada. Yang baru lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-an. Yang lain minimum. Betul. Jadi untuk kalimat kita hari ini akan mengambil masa dalam sejam. Selepas kalimat kita akan ujian. Kita akan exam, ujian bertulis. Ada bawa pensel kan? Pen dengan pensel. Tiada. Kita dapat kelak kita cari. Jadi untuk penyembelihan halal, jadi anda semua bertanggungjawab atas kehalalan ayam yang kita orang keluar. Jadi sebelum kita nak menyembelih ataupun sebelum kita nak kerja, kita kena ada tauliah penyembelihan. Namun untuk sendiri sudahan, atau untuk industri perniagaan halal, maka kita kena ada tauliah. Boleh faham bahasa Sarawak sih? Boleh. Okay. Jadi kita merujuk kepada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 68. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi sembelihan pun adalah salah satu aspek halal. Kalau cara kita sembelih betul, alhamdulillah. Kalau cara sembelih salah, ia akan menjadi efek kepada masalah kita menjaga masalah ummah, dan kita menjaga masyarakat di Sibu. Sebab yang beli ayam di Sibu adalah orang Sibu, orang Islam. Betul. Jadi kita kena jaga. Jadi konsep penyembelihan haiwan dalam Islam yang pertamanya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kita untuk menyembelih ayam sebelum kita nak makan, ataupun ta'abbudi. Kita sebagai hamba, kita ini sebagai hamba Allah, maka kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukumnya adalah wajib. Dan proses menjadi supaya ia menjadi halal dan thayyibah. Kalau halal saja tidak cukup, dia mesti thayyiban, halal lagi baik. Kalau halal, lepas kita sembelih kita letak tepi longkang ataupun tepi jamban, tepi tandas, thayyibah sih. Sebab yang ada disembelih tapi kita letak di tempat yang tidak bersih, ia akan menjadi boleh mendatangkan penyakit kepada orang yang nak makan juga. Dan kita kena kendalikan ayam kita tadi ataupun binatang sembelihan ini tadi adalah dengan ihsan, dengan kasar dengan binatang, kena lemah lembut dengan binatang lah. Dan misalnya kalau kita cerita. Okey. Takrifan sembelihan dari segi bahasanya potong ataupun belah bagi menghilangkan nyawa binatang. Yang kedua, cara syar'i yang membolehkan sesuatu haiwan itu kekal suci dan boleh dimakan. Ya? Boleh faham? Tapi kita boleh faham, lebih faham bila sebab kita orang selalu nyembelih, selalu potong. Lebih expert dari kami ke sana. Lebih pakar lagi. Sih. Kalau saya sembelih atas gantung, saya tidak pandai. Jadi tuan-tuan lebih pandai. Okay? Dari segi syarak, menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan halal dimakan dengan memutuskan urat halqum, urat marih, dan 2 urat darah kiri dan kanan leher binatang tersebut. Sekiranya si putus macam ni, kalau tidak putus urat
Adakah sah sembelihan? Tidak. Tidak. Cik boleh dimakan kan? Jadi cik boleh mesti ada tukar sembelih, ada checker, betul? Ada checker yang apa kerja checker? Cek urat. Cek urat, putus kasih. Kalau si putus macam ni, reject, kat tepi. Okey. Sembelih ada dua, dikuasai dan tidak dikuasai. Kemudian kita sembelih di leher dan di pangkal leher. Itu ada naik anak mun ayam tu di leher dan di pangkal leher tu biasanya binatang kaki 4 dah. Tapi di Sibu setakat tu belum ada lagi rumah sembelihan lembu, kambing belum ada lagi lah. Yang setakat ini yang kita tahu di Sibu cuma ada rumah sembelihan ayam 32, bombing dengan nusuk. Usaha Datan Jaya sikit lagi lah. Tahu tidak? Okey, cara sembelihan dilakukan dengan cara memotong bahagian antara bawah leher. Nampak ke tak? Tak nampak? Belakang nampak? Jelas tak? Memotong bahagian antara bawah leher, iaitu bawah lebah. Nanti kita bagi gambar wajah dan hakum binatang. Beberapa istilah yang berkaitan. Yang pertama at-tazkiyah, sembelihan binatang yang halal dimakan dengan cara zabhu atau nahu atau akru. Azabhu, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan memutuskan bahagian yang dikehendaki, yaitu halqum, marih dan 2 urat darah. Kena potonglah. Yang ke seterusnya, nahru. An-nahru, menyembelih binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halqum dan marih pada pangkal tengkuk, khususnya untuk unta. Kalau unta lain lagi. Al-aqru, sembelihan dengan mencederakan mana-mana anggota haiwan disebabkan keadaan darurat. Kalau ambil contoh yang senanglah, kambing yang kalau kambing sakit, contohnya kambingnya lemah. Jadi atau untuk binatang buruan selalunya, binatang buruan kita sembelih dengan mencederakan mana-mana anggota haiwan disebabkan keadaan darurat. Kalau kita tembak masa ada nyawa, kita sembelihlah haiwan tersebut. Betul sih? Betul kan? InsyaAllah boleh faham? Saya rasa boleh faham lah kita boleh. Sebab kita tu lepas ini kita ada ujian lah. Lepas ini kita ada ujian. Nanti kita bagi ujian lah. Kita bagi taklimat dulu. Hukum untuk sembelihan ini wajib. Diharapkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah dan yang mati tercekik, dipukul jatuh dari tempat yang tinggi, mati tertanduk atau dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawa. Itu adalah dalil wajib untuk hukum sembelihan. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Kalau haiwan mati tercekik, dipukul jatuh dari tempat tinggi, mati tertanduk dan dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawa, macam berburu dan sebagainya lah. Okey, untuk hukum penyembelih, hukum sembelihan. Pertama, penyembelihnya hendaklah beragama Islam dan berakal. Semua Islam lah tu ya? Islam lah. Orang gila, mabuk dan kanak-kanak yang belum memayyiz tidak diakui penyembelihannya kerana penyembelihan adalah satu cara pengabdian kepada Allah yang memerlukan niat. Kemudian memahami syarat sah sembelih. Kita tahu syarat sah sembelih mesti putus urat halqum dan 2 urat kiri kanan, urat maris.
Kemudian memutuskan urat hukum dan urat maghrib, mesti putuslah. Kalau si putus, kita reject ayam tu si. Kita reject ayam. Kemudian alat penyembelih, setiap benda yang boleh memotong urat-urat leher dan mengalirkan darah sama ada berupa besi, batu, kaca atau seumpamanya adalah boleh digunakan untuk penyembelihan kecuali kuku, tulang dan gigi. Maknanya, tapi biasa kita pakai pisau lah. Pisau lah mesti tajam. Kalau tumpul, yang boleh menyiksa binatang tersebut. Cara ketiga, cara penyembelihan. Rukun yang ketiga, cara penyembelihan hendaklah memutuskan urat halqum, yakni saluran pernafasan, dan urat marih, yaitu saluran makanan dan minuman yang terletak di bawah halqum. Mana? Sini kan? Kalau ayam sama. Kemudian hukum memutuskan dua urat darah di kiri dan kanan adalah sunat. Tapi biasa kita ambil yang sunat sekali lah. Tu. Siapa? Itu adalah gambarannya lah. Ini pisau yang kita pakai untuk ayam. Pisau pakai pisau esophagus, trakianya, belah ni, semuanya lah. Tapi tuan-tuan lebih tahu lagi lah, insyaAllah. Yang ini tulang leher. Itu adalah gambaran untuk apa nama? Gambar wajah untuk ayamnya lah. Di sini tulang leher, kulit leher, salur makanan, halqum dan urat kiri kanan lah, salur nafas. Itu mesti putus dua-dua tu lah. Dua-dua ini mesti putus. Yang dua-dua belakang sebelah tepi-tepi ini putus, mesti putus dua. Sunat, walaupun sunat kan, kita ambil pahala sunat ya. Okay. Cara penyembelihan ayam yang betul, ada baca kan? Buku yang company bagi, company sedia dalam file halal MS 1500 2009, ada si baca. Sedang. Dalam bukunya ada macam tu semua. Walaupun tu saya nampak tu adalah gambar wajahnya. Belah tu kita biasa belah tu lah. Sini kan? Atas kan? Atas, bawah ni leher. Okay. Ini adalah bahagian sembelihan yang dilakukan. Bawah leher lah, bawah itu kita sembelih. Ini untuk lembu. Cara penyembelihan lembu yang betul di bawah pun leher juga sama juga. Kecuali unta tadi. Unta yang dibak, kena sifatnya panjang, jadinya terus sebelah. Boleh faham tak? Yang seterusnya binatang sembelihan. Rukun yang keempat, binatang sembelihan, haiwan darat yang halal. Kemudian masih ada hayat mustaqilah. Dan haiwan itu mestilah sehat dan tidak berpenyakit, dan yang telah disahkan oleh pihak berkuasa macam pihak veteriner lah. Okay. Tapi kita orang tahulah, kalau ayam sakit tidak boleh sembelih. Ayam sakit tidak boleh sembelih, kita reject. Okay. Kalau ayam sakit kita sembelih, pasal kita beri makan orang lain disakit. Betul ya. Okey, salah sah. Niat atau tujuan. Yang pertamanya niat. Niatnya adalah penyembelih mestilah melakukan penyembelihan dengan ada niat atau tujuan atau sedar apa yang dilakukannya itu.
Jika seseorang menyembelih bukan kerana Allah, maka tidak halal penyembelihan tersebut dan haram dimakan dagingnya. Okay. Kemudian menyegerakan keluarnya roh binatang dengan memutuskan halqum dan urat maring. Maknanya kita dikilam. Bila kita dah letak ayam atas rantai, tak mesin cangkuk je lah. Biasa ingat silap namanya. Kita gantung ayam. Si penyembelih dia tahu apa yang malah atas kita nak sembelih. Ayalah niat kita. Ataupun lebih bagusnya kita sahaja menyembelih kerana Allah Ta'ala. Habis baca bismillah dan sebagainya lah. Masih ada hayat mustaqilah. Maksudnya binatang itu hidup ketika disembelih, mati dengan sebab sembelihan dan bukan buruan tanah haram. Okey, faham? Hayat mustaqilah yang binatang itu hidup sebelum disembelih, binatang yang masih hidup. Ataupun sebelum kita gantung ayam, ayam tadi masih hidup. Kemudian kita sembelihnya mati dengan sebab sembelihan, bukan sebab lain. Okey? Jadi pandangan mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki mensyaratkan hayat mustaqirah, haiwan itu tidak mengalami sakit atau cedera ataupun yang seumpamanya yang membawa kepada kematian, di mana pergerakannya ketika itu tidak berkecamuk seperti berkecamuknya binatang yang disembelih. Maknanya ayam atau binatang yang kita sembelih sebagainya sebelumnya gantungnya, kita si patahkan lehernya kah, kita si patahkan kakinya kah, kita si patahkan sayapnya kah. Kalau bahasanya kepak lah. Sayap kah kepak? Sayap. Ya, sekarang kita ibu. Sekarang kita tengok. Okey. Yang seterusnya syarat sah seterusnya binatang yang halal dimakan oleh orang Islam. Apa yang halal dimakan oleh orang Islam? Ayam, itik, kecuali babi lah, anjing dan sebagainya. Yang haramnya yang sekutu dengannya. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan sekali potong sahaja, dan ia boleh dilakukan berulang kali tanpa mengangkat pisau ataupun alat penyembelihan. Okey. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau saya memang macam tu lah. Tapi kita orang expert, gantung ayam, potong. Tapi kalau orang si putus kita nak potong boleh, si boleh. Ayat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok ayam tadi si putus Tuhan mari dan hukumnya lah. Tanpa mengangkat pisau ataupun alat penyembelihan. Bila kita sembelih, kalau kita angkat mana dah lepas. Si boleh kita angkat ayam lagi, sambung balik, si boleh. Kecuali kita sembelih, potong berkali-kali kan dia terulang. Tapi si pernah nangga orang macam mana lah, sampai berpuluh kali gitu kan. Okay? Jadi ini adalah sah dengan memutuskan keseluruhan saluran halqum dan marid. Al-Mughni Al-Mustaz dalam jilid 6 1/1 yang ini. Dua ini mesti putus. Untuk halqum marid. Dan dua tepi itu sunat untuk diputuskan. Jadi ceker mesti tahu. Sebab ceker ada ceker sedang. Tapi ceker selalu yang boleh jalan. Betul kan? Semualah mesti tahu. Dua ini mesti putus. Dan yang tepi-tepi itu putus konsep yang sama. Okey, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan baik dalam semua perkara. Sekiranya membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah kamu tajamkan pisau kamu. Hadis riwayat Muslim. Untuk barang alat penyembelihan kita lah.
mesti tajam. Mesti tajam. Kalau tidak tajam, maknanya kita dah menyiksa binatang tersebut. Okey. Yang ini ihsan sebelum sembelih. Macam mana ihsan sebelum sembelih? Bagi minum, kita tenangkan. Contoh, biasanya untuk lembu, kambing dan sebagainya lah. Kemudian pegang dengan cermat. Jangan asah pisau di hadapan haiwan. Kemudian baringkan di usuk kiri, ikat 3 kaki, lepaskan ekor. Itu untuk sembelihan. Sama macam ayam tadi lah. Jangan asah pisau di depan ayam, depan binatang tersebut. Kemudian gunakan pisau yang paling tajam dan gerakkan pisau dengan mantap. Tekanlah. Maknanya kalau kita sembelih aja, macam mau putus je, ya sih boleh. Kemudian memutuskan semua saluran di leher, di bawah juzam, halqum, marik dan 2 urat darah kiri kanan. Kaedah ini membolehkan darah keluar membuak-buak dari badan haiwan dan menghasilkan daging yang bersih. Ialah tadi, ialah kita mula prosedur contoh, bukan prosedur lah. Itu yang disarankan dalam Islam. Ini yang disarankan dalam Islam. Prosedur halal ini kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah lah. Ya. Waktu keluar dalam kertas soalan kita, semua itulah, semua yang kami cakap, yang kami bagi tahu di hadapan tu akan keluar dalam kertas soalan kita. Yang ada beberapa soalan, 30 soalan. Kelak kita jawab dalam masa sejam lah, insyaAllah. Ya. Okey, ihsan selepas sembelih. Selepas sembelih, ihsannya dibiarkan sehingga mati sebelum proses seterusnya. Kena pastikan mati, betul-betul mati, baru kita cabut bulunya, cabut bulu dan isi-isi dalam perutnya lah. Okay, perkara sunat membaca basmalah bagi mazhab Syafi'i dan Maliki, tetapi wajib bagi mazhab Hanafi dan Hambali. Semua Syafi'i Ini. betul, insyaAllah. Jadi sunat bagi kita membaca basmalah, tetapi wajib bagi Hanafi dan Hambali. Siapa yang berpegang kepada mazhab Hanafi dan Hambali, makanya setiap kali ayam bismillah, 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 bismillah. Kalau 1000 ekor, 1000 kalilah bismillahnya. Betul kan? Kalau mazhab Syafi'i, sunatlah baca bismillah. Tapi walaupun yang sunat, baca aja. Walaupun kita sembelih 1000 ekor ke apa ke 400 ekor, 500 ekor, ya sunat, pahala sunat. Siapa simak pahala sunat, pahala pergi lah. Kemudian membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas membaca bismillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian sunat diasah pisau supaya cukup tajam. Dan menggunakan alat penyembelihan yang tajam adalah dituntut oleh syarak supaya tidak menyiksa binatang. Adalah makruh sekiranya alat penyembelihan tumpul. Okay, boleh faham kan? Boleh, insyaAllah. Kalau ada salah boleh tanya teruslah. Seterusnya sunat memutuskan semua urat leher yang tertentu dengan segera supaya binatang tersebut mati dengan cepat tanpa menyiksanya. Dan penyembelihan juga tidak boleh memutuskan saraf tunjang, iaitu spinal cord, ataupun putus langsung lehernya. Ada yang putus langsung, terus putus sebab pisau terlalu tajam. Tidak. Saya selalu jangan ada seekor 2 ekor. Okay. Menghadap kiblat. Ini yang sunat. Sunat kan bukan wajib. Menghadap kiblat. Kalau bangunan kilang membelakang kiblat, apa boleh buat? Tapi itu adalah semua perkara yang sunatlah. Baca bismillah, kemudian bilang perintah, baca bismillah, baca selawat, pasal pisau mesti tajam,
kemudian memutuskan urat halqum dan dua urat, kemudian menghadap kiblat, insyaallah. Okey. Ini perkara makruh, tidak membaca basmalah, mengarahkan binatang selain dari arah kiblat, meletakkan kaki di atas pipi binatang, mengasap pisau di hadapan binatang yang telah dibaringkan dan di hadapan binatang-binatang lain. Kemudian itu adalah perkara-perkara makruhnya lah. Tapi lebih bagus kita baca bismillah tadi. Sama. Kemudian melakukan penyiksaan tanpa sebab, seperti memutuskan kepala, mematahkan leher, memotong hingga sampai ke saraf tunjang, kemudian menyembelih dari belakang tengkuk, atau mengheret binatang secara songsang ke tempat penyembelihan. Lepasnya simbol yang makruh juga melapah atau memotong kulit sebelum binatang sembelihan itu mati. Jadi prosedur dan aktiviti tambahan dalam penyembelihan industri. Kita orang dalam industri sembelihan lah. Tuan-tuan dan puan berada dalam industri sembelihan. Jadi ini adalah prosedur ataupun aktiviti tambahan. Macam ni stunning. Penggunaan stunning hukumnya tidak dianjurkan, dan kita ada dua. Tidak dianjurkan dan melihat kepada keperluan industri halal. Yang ini tertakluk kepada keputusan fatwa beberapa yang pun menepati parameter MS 1500209, kemudian dipantau oleh penyedia terlatih. Untuk water stunning, selalu pakai water plus stunning kan, stunning air. Siapa yang jaga? Ada yang jaga? Sudah, kita orang yang jaga nak. Penyelia yang jaganya. Biasa penyelia, ada kita penyelia nak. Untuk mengusung siapa penyelianya? Saya. Okey, fatwa kebangsaan pada 29 September 2005, kaedah stunning jenis penetratif catibol, pneumatic catibol dan non penetratif catibol atau pemasrunggan adalah haram, tidak dibenarkan. Itu kita cerita. Jadi untuk pneumatic percussive stunning itu bersidang pada 13 Mac 2006 dan memutuskan bahawa penggunaan pneumatic percussive stunning dalam penyembelihan lembu dan binatang halal seumpamanya adalah dibenarkan dengan syarat tengkorak haiwan sembelihan yang dikenakan stunning dalam keadaan tidak letak. Tengkorak dan matinya adalah kerana sembelihan, bukan mati sebelum sembelihan lah. Itu adalah biasanya untuk haiwan yang besar lah. Ayam macam tu juga kan? Itu untuk sembelihan binatang sembelihan yang besar, macam kambing, lembu dan sebagainya lah. Unta. Jadi itu adalah pneumatik. Alat-alatnya untuk stunning, untuk mempercepatkan kematian dan sebagainya. Okey. Yang itu biasalah di mengusung macam tu je nak. Itu selalunya hanya water stunning digunakan bagi ayam dan itik. Saya ada stunning lain, water stunning saja. Yang dah masuk dalam air, airnya ada karangnya. Ya, air ada karang, jangan pegang air pula. Kemudian akhlak kita sebagai penyembelih. Akhlak kita sebagai penyembelih ini sembahyang, tidak fasik ataupun tidak melakukan dosa-dosa besar, berakhlak mulia, kemudian mempunyai pengetahuan asas agama Islam yang cukup. Kalau kita cukup asas agama tu, sikan kita tahu, sikan kita nak menyembelih ayam tadi. Jadi kita kena taklimat tu adalah salah satu cara untuk kita membantu tuan-tuan, puan-puan untuk dalam industri halal tu. Dan hasil sembelihan pendapat ulama haram apabila sembelihan orang kafir, musyrik dan murtad. Kemudian halal sembelihan orang Islam
makruh sembelihan orang fasik, orang yang selalu melakukan dosa-dosa yang meninggalkan salat dan sebagainya lah, yang selalu melakukan maksiat, makruh. Okay? Okey, sifat penyembelih. Yang pertama, amanah dengan kerjanya. Yang kedua, kuat dan tekun. Ketiga, berkepakaran, yang tahu mana satu urat marid, mana satu urat kalkun. Dan kemudian muslim yang beramal soleh, yang yakin. Yang kelimanya yakin putus tadi, yakin bahawa bila nyembelih putus dua urat tersebut, urat marid dan kalkun dan urat kaki kanannya lah, urat darahnya. Perasaan berani yang mesti, itu mesti ada lah, perasaan beraninya. Kadang-kadang kita pun ada rasa si beraninya. Jadi kesimpulan dari situ, penyembelihan yang benar-benar mengikut hukum syarak akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lah yang bertanggung jawab untuk sembelihan ayam kita, untuk kegunaan orang Islam di Sibu khususnya. Jadi kita lah yang bertanggung jawab tu. Kami ingat muka tu, halalan thayyiban. Kalau halal, sembelih dah halal, tapi kita letak tepi longkang yang kotor, tepi depan, dia bukan thayyiban lagi. Hanya boleh datang penyakit lain ni. Ataupun haiwan yang ayam tadi, ayam dah lah. Kalau kita orang semua tu sembelih ayam, haiwan tadi kita kena pastikan bahawa ayam tadi sihat, tidak sakit dan sebagainya lah. Beri makan dulu nak. Pasal selalu kita orang sibah air, sembuh air lah, sembuh air untuk menyegarkan ayam tersebut. Pasal kita gantung bagus-bagus lah, jangan kasar. Lamun gantung sampai patah kakinya, takutnya bila kita sembelih, nya bukan mati kena sembelih, nya mati kena nya patah kaki tadi. Kena pastikan macamnya. Dialah ihsan kita kepada binatang tersebut. Okey, takat ini boleh faham? Saya rasa dah habis lah kami pun slide. Boleh faham tak? Sejuk kan? Sejuk? Boleh Azim? Boleh kita teruskan dengan Azim. Kalau Azim habis awal, kita boleh tawal. Lepas pukul 2 kita jumpa di kilang. Boleh?